A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, assalamualaikum semua. Kita bertemu lagi. Apa khabar kamu semua? Sihat? Okey. Teman harap kamu semua sentiasa dalam keadaan yang sihat wal afiat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terima kasih kepada terima kasih kepada anda semua sebab sudi untuk sokong channel saya ni. Terima kasih sangat-sangat. Jom kita sambung, tak nak tunggu-tunggu. Siri Bercakap dengan Jin, karya dari Taman Majalis, novel paling famous kita tahun 80-an 90-an dulu. Dan alhamdulillah feedback yang saya terima daripada yang tengok kisah-kisah saya ni, feedback positif. Ada yang suka dengar, alhamdulillah. So kita sambung. Dan tak nak tunggu-tunggu lagi. Dan kalau nak tahu macam mana cerita dia, sambungan untuk siri yang keempat ni, moh dengar lama macam mana kisah dia. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita mulakan. Dah masuk 1 minggu Hari Raya Aidilfitri berlalu, tapi rumah Atuk masih lagi meriah. Punya meriah. Anak cucu tak putus-putus datang nak berhari raya. Masa malam 27 liko hari tu pun, Atuk sama-sama turun pasang lampu di halaman rumah dengan anak cucunya. Mercun pun Atuk yang belikan. Memang jelas Atuk ni memang jenis yang sangat sayang kepada anak cucunya, walaupun kadang-kadang dia ni agak tegas sikit. Dan memang dah jadi kebiasaan Atuk setiap kali hari raya. Pagi raya pertama, memang semua anak cucu akan berkumpul ramai-ramai di anjung rumah, makan lemang, cicah dengan rendang, ramai-ramai. Lepas kenyang tu, Atuk lah akan jadi orang yang paling depan sekali pimpin anak cucunya pergi ke masjid solat jemaah hari raya Aidilfitri. Lepas balik ke masjid atau bersurau, Atuk ni memang tak akan lupa dan memang kata wajib lah dia ajak semua anak-anak beranak dia semua pergi ke tanah kubur. Ziarah lah kubur nenek moyang yang dah lama pergi meninggalkan mereka. Dan dekat situ Atuk akan tunjuk lah yang mana satu kubur Atuk nenek dekat anak cucu, sambil dia akan bercerita pasal keistimewaan arwah-arwah ni semasa hayat mereka ni dulu. Dan pernah jadi satu ketika, tengah-tengah suasana rumah sibuk tu, jiran-jiran, sanak saudara berkunjung tiba. Tak semena-mena, tiba-tiba Atuk hilang. Tak ada angin, tak ada ribut. Tahu-tahu je udah tak ada, yelek. Masa tu tak ada sesiapa pun yang tahu ke mana Atuk pergi. Bila salah seorang cucu cadangkan supaya dilaporkan perkara tu kepada pihak polis, nenek dengan tenang dia bersuara, tak payah lapor kat polis lah, tak payahlah kau merisau. Atuk kamu tu balik lah sehari 2 tu lagi. Tak payah risau. Dia tu pergi berhari raya kat rumah yang lagi satu lah tu, jawab nenek. Yang jawapan itu buat anak cucu, barulah lega bila dengar. Lepas tu barulah nenek buka cerita. Sepanjang bulan puasa hari tu, Atuk sebenarnya tak turun memburu. Jaranglah dia pergi memburu, sebab banyak masa dia dihabiskan di kampung orang Bunian bersama isteri barunya. Setiap kali Atuk balik, mesti akan ada buah tangan untuk nenek, dan semuanya tu bekalan dari orang Bunian. Sebagai seorang isteri yang sangat setia pada suaminya, nenek tak akan pernah tanya apa-apa pasal isteri muda Atuk tu. Nenek tahu kalau ditanya nanti, Atuk mesti naik angin. Dan kalau dah naik angin, boleh jadi bergaduh lah jawabnya. Dan kalau bergaduh pula, muka masing-masing masam mencuka. Tak elok pula kalau bertekak depan anak menantu dan cucu cicit. Apa orang tu dah bergaduh, tak elok, tak manis, kata nenek. Jadi demi nak menjaga rumah tangga dan air muka semua orang, nenek pilih untuk berdiam diri saja. Dan memang itulah cara nenek yang membuatkan Tamar ni sangat kagum dengan kepribadian nenek beliau. Menurut nenek, dia sebenarnya bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan Atuk sihat, boleh makan dengan baik, itu pun dah cukup bagi nenek. Dan
kalaupun dia sayangkan atuk sepenuh hati dia, dia fikir-fikir balik, pengakhirannya satu hari nanti salah seorang tetap akan pergi dulu, ikut kehendak Allah. Entah esok, entah lusa, mungkin nenek yang pergi dulu, ataupun mungkin juga atuk. Tak ada siapa yang kekal kat dunia ni, semuanya milik Tuhan yang Maha Besar. Sebab itulah nenek ni sebenarnya bila apa yang dah terjadi pada dia, dia boleh terima semuanya dengan tenang, tak banyak mengeluh, tak banyak soal. Mulianya hati nenek, kata Tamah. Dan kalau difikir-fikirkan balik, walaupun nenek dia macam tu, tapi dalam hati siapalah yang tahu. Dan akhirnya anak cucu yang berkumpul di rumah atuk ni pun akhirnya semua pun beransur-ansur balik. Walaupun atuk tak ada, masing-masing memang ada urusan sendiri, ada kehidupan mereka masing-masing. Ada yang dah kerja, ada yang makan gaji. Kereta yang bersusun depan rumah atuk, satu demi satu keluar dari halaman rumah, balik ke destinasi masing-masing. Nenek masa anak-anak cucu nak balik, dia peluk anak cucu dia seorang demi seorang sambil mendoakan keselamatan mereka dalam perjalanan balik. Dalam hati nenek, dia harap hari raya tahun depan semua akan balik lagi lah ke kampung. Itu je harapan dia. Cuma satu je lah yang buat nenek ni macam sikit terasa. Masa kereta anak cucu ni semua bergerak pergi, atuk tak ada untuk melambai tangan. Atuk tak sempat nak peluk anak cucu dengan penuh kasih macam selalu. Bila teringatkan benda tu, hati nenek terus jadi sayu. Tamah yang menyaksikan benda tu, dia sendiri pun tak boleh nak buat apalah. Dah memang itu keputusan yang atuk dah buat. Rasa hiba tu susah nak digambarkan dengan kata-kata. Nek, Zaki balik dulu ya Nek. Nek, nanti sampai ke salam kat atuk. Ni Tamah, tolong tengok-tengokkan nenek ya. Abang Zaki balik dulu. Itulah kata Ahmad Zaki, cucu atuk yang ke-12. Mata dia sempat merenung muka nenek lama-lama sebelum dia melangkah pergi. Iyalah Zaki, insya-Allah boleh. Jangan bimbang ya. Nanti nenek sampaikan salam kamu pada atuk kamu ya cu. Jawab nenek perlahan, beri janji kepada cucunya. Masa tu Ahmad Zaki ni adalah orang yang terakhir tinggalkan rumah atuk hari tu. Dia ni kerja sebagai guru, mengajar di sekolah menengah Dr. Burhanuddin dekat Taiping. Jadi bila semua anak cucu dah beransur pergi, rumah atuk yang meriah dengan anak cucu masa hari raya tu pun kembali sunyi seperti sedia kala. Tinggallah Tamah je yang setia bersama nenek. Nenek pun bila tengok semua dah pergi, dia pun sambunglah balik buat kerja harian dia. Dia ke belakang rumah, membelah pokok sirih, tengok ayam dalam reban yang tengah bertelur, lepas tu petik kacang panjang dan macam-macam lagi lah kerja yang nenek buat. Kerja-kerja kecil, kerja orang kampung, tapi itulah rutin nenek sejak bertahun-tahun lamanya. Masa ni dah hampir 3 jam dah semua anak cucunya pergi, tapi telinga nenek rasa macam masih terngiang-ngiang suara anak cucu. Gelak tawa mereka, bunyi derapan kaki, gelak tawa semuanya terbayang-bayang depan mata. Tersenyum nenek sorang-sorang bila teringatkan balik mereka semua. Masa tu nenek sendiri tak pasti pukul berapa yang orang dah bertolak tadi. Lupa dia dah. Yang diingat, masa mereka pergi tadi, matahari baru naik segala. Dan sekarang matahari dah pun betul-betul di pucuk kepala. Maksudnya dah tengah hari lah. Nenek lepas tu dia masuk ke dalam rumah. Baru je dia basuh dan potong kacang panjang, tiba-tiba dia terdengar bunyi kereta masuk ke halaman rumah. Vroom. Siapa pula yang datang tu? Cepat-cepat nenek terus meluru ke muka pintu, nak tengok siapalah yang datang ni. Ada yang nak datang beraya ke? Dan bila nenek tengok, dia nampak salah seorang cucu yang baru balik tadi ni, iaitu Muhammad Hakim, kelang kabut turun dari kereta. Kenapa kamu ni Kim? Ada barang tertinggal ke? Tanya nenek. Bukan Nek. Nek, Ramlah ni. Hakim, sabar. Apa ni kalut-kalut ni? Kenapa dengan Ramlah? Tanya nenek. Ramlah ni kereta Ramlah ni, dia kemalangan dekat Pekan Pusing ni. Dia kemalangan,
Jawab Muhammad Hakim ni. "Hah? Kemalangan? Ya Allah, cucu aku Ramlah." Nenek bila dengar je berita tu, spontan nenek terus menangis. Dia tahu Ramlah cucunya tu pun dalam perjalanan nak balik ke Johor Bahru, sebab Ramlah ni bekerja sebagai pegawai kastam. "Ya Allah, cucu aku. Kim, habis tu apa kita nak buat ni? Nak buat macam mana ni?" tanya nenek lagi. Hakim terus bagi cadangan untuk suruh nenek dan Tama naik kereta reja, sebab mereka ni kena pergi ke Batu Gajah sekarang juga. Jadi jiran sebelah rumah mereka ni dah tinggalkan pesan siap-siap. Kalaulah tiba-tiba atuk balik nanti, minta tolong sampaikan pada atuk supaya terus pergi ke hospital Batu Gajah. Dan pada masa yang sama, atuk yang ketika tu masih lagi berada di kampung Bunian di alam sebelah sana, di sisi isteri mudanya. Dan ketika tu tiba-tiba, tanpa ada sebarang sebab yang jelas, entah macam mana, perasaan atuk macam digerakkan oleh sesuatu yang sukar dia nak jelaskan. Tiba-tiba dia dapat macam satu kata insting tau. Atuk yang dah beberapa hari berada dekat alam Bunian tu, secara mendadak tiba-tiba, kenapa ni? Kenapa teringatkan rumah dekat kampung Tiba-tiba je dia teringatkan rumahnya dekat alam nyata ni. Tak tahu kenapa atuk rasa macam tak sedap hati sangat. Isteri muda atuk bila tengok atuk macam kelang kabut, gelisah, gemensah, macam-macam lah. Dia terus tak menghalang apa-apa, tak juga tanya apa-apa. Wajahnya tenang, seolah-olah dah tahu keputusan atuk sejak awal lagi. Maka tanpa berlengah-lengah, atuk pun mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Jadi pendekkan cerita, atuk pun sampai ke rumah waktu maghrib. Dia tak tanya pun jiran tentang nenek yang tak ada dekat rumah masa tu. Lepas mayang, barulah salah seorang jiran datang dan dia sampaikan pesanan yang ditinggalkan tadi, yang mana Ramlah cucu atuk ni kemalangan di Pekan Pusing dan sekarang dah pun berada di hospital Batu Gajah. Atuk bila terima berita tu, dia tenang je. Ya Allah, cucu aku. Terima kasih ya sebab beritahu. Patutlah tak ada sesiapa kat rumah. Tak apa. Terima kasih. Nanti lepas solat isyak aku pergi, kata atuk pada jirannya tu. Dan seperti yang atuk rancang, lepas dia selesai je solat isyak, atuk terus hidupkan enjin keretanya. Lepas tu dia matikan balik. Dia buka bonet kereta, periksa segala barang-barang keperluan. Manalah tahu tayar bocor kat tengah jalan ke nanti. Senang, apa-apa dia dah siap prepare awal-awal. Dia tengok enjin, dia buka, pastikan semuanya elok. Atuk yakin kali ni keretanya tu cukup baik dan selamat untuk perjalanan jauh. Bila atuk keluar je rumah, dia tengok langit nampak agak mendung. Tak ada pula bintang berkelip, bulan pun tak nampak. Macam tanda-tanda nak hujan ni. Tak apalah, atuk biarkan je. Jadi dia terus memandu kereta Ford Anglia-nya tu dengan tenang membelah gelap malam. Dalam perjalanan tu, kereta atuk lalu pergi ke Kampung Gajah. On the way lah, tak sampai lagi. Dan dia waktu tu dah melepasi Kampung Buruk Bakul dan juga Simpang 3. Bila masuk je kawasan Kampung Buluh Au, tiba-tiba seperti yang atuk tengok tadi dekat atas awan tu, memang betul hujan turun dengan selebat-lebatnya. Hujan. Yelah, memandu dalam keadaan yang sebegitu memang sangat-sangat mencabar. Atuk terpaksa bawa kereta perlahan-lahan. Ada masa dia terbabas sikit ke tepi bila berselisih dengan lori balak ataupun lori ikan. Tahun 1950, bayanglah, jalan pun kecil je, tanah merah je. Nak tak nak, terpaksa lah atuk berhenti bagi laluan pada kenderaan yang lebih besar. Atuk teruskan perjalanan. Dan sekarang atuk dah melalui Jambatan Nordin di Tanjung Belanja dan kemudian dia menuju terus masuk ke Pekan Parit. Hujan masih tak menunjukkan tanda-tanda nak berhenti. Tapi walau apa pun terjadi, atuk tetap nekat nak teruskan juga perjalanan ke Hospital Batu Gajah. Dari Pekan Parit, atuk teruskan juga memandu walaupun badan dia dah mula menggigil kesejukan. Nak dijadikan cerita, sampai je di satu selekoh, tiba-tiba tengah atuk bawa kereta ni,
kereta Atuk mati secara mengejut. Mati tu kereta. Terus berhenti. Tak ada bunyi enjin langsung. Allahu Akbar. Kenapa pula kereta aku ni? Tadi elok je semua ni. Dah kenapa? Atuk cuba hidupkan enjin dia. Macam bunyi pusing dia kunci tu. Dia pusing kunci dia tu berkali-kali. Krek. Tapi tak berjaya. Sudah. Buat hal pula kereta ni. Nak tak nak. Dalam hujan lebat tu, Atuk keluar jugalah dari perut kereta dia tu. Dia buka bahagian depan kerak. Dengan lampu picit dekat tangan, Atuk raba satu persatu wayar dekat enjin. Nak tengok apa masalah ni. Badan dia dah habis lencun dah dengan hujan. Sejuk dia sampai ke tulang. Tapi Atuk tetap cuba nak hidupkan kereta dia. Pelik lah, tiba-tiba pula mati. Macam malangnya lah. Atuk tetap cuba macam-macam lah cara dia buat. Tapi malangnya tetap tak hidup juga. Atuk cuba tekan horn kereta. Ting. Tapi sunyi je. Tak ada apa-apa balasan. Kok ada kereta lain ke? Tak ada bunyi langsung. Walaupun dalam hati dia tahu sekarang ni dia memang berada dekat kawasan yang sunyi. Kiri kanan pula penuh dengan hutan tebal. Tapi Atuk masih tenang. Kilat mula sambar menyambar di langit. Pam! Pam! Dan setiap kali kilat menyala, Atuk boleh nampak dah bukit berapit dari sisi kanan jalan. Dari situ dia dah tahu dah dia tak jauh dari kawasan bukit berapit. Dan hujan pula makin lebat. Jalan dah penuh dengan air sampai melimpah-limpah. Atuk pandang jam dekat tangan. Dah hampir pukul 12 malam. Sepanjang masa tu tak ada satu pun kereta yang lalu. Habislah Atuk kali ni. Jadi Atuk duduk je lah dalam kereta Ford Anglia-nya tu, menggigil menahan kesejukan. Masa Atuk tengah duduk-duduk menggigil-gigil tu, tiba-tiba dia nampak cahaya api dari sebelah kanan jalan. Terang. Atuk perhatikan betul-betul. Cahaya tu datang dari sebuah rumah. Pelik, tadi tak perasan pula. Jadi Atuk cepat-cepat dia capai golok, dia selitkan dekat pinggang. Lepas tu dia buat keputusan nak pergi ke rumah tu nak minta bantuan. Tapi sebelum tu dia pastikan semua pintu kereta dikunci dulu. Dah selesai semuanya, cepat-cepat Atuk menyeberang jalan dalam hujan yang mencurah-curah tu, masuk ke satu lorong kecil menuju ke rumah tersebut. Dan sampai je dekat kawasan rumah tu, kilat menyambar lagi. Pam! Dari cahaya kilat tu, Atuk nampak rumah tersebut dengan sangat jelas. Sebuah rumah batu 2 tingkat. Halamannya penuh dengan pokok bunga yang dah basah kuyup disiram hujan. Atuk tak tunggu-tunggu, dia masuk terus bawah rumah. Dia ketuk pintu tu berkali-kali. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Ada orang kat rumah ke? Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Sunyi. Tak ada jawapan. Atuk ketuk lagi. Tak, 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 tak. Dan selang beberapa saat, kali ni pintu terkuak perlahan. Krek. Atuk nampak seorang perempuan muda yang cantik muncul depan pintu. Dekat tangannya ada pelita minyak tanah. Maafkan saya. Maaf sangat-sangat. Saya tak berniat nak mengganggu. Saya cuma datang nak tumpang berteduh dekat sini, kata Atuk. Oh, tak apa, boleh. Kalau begitu, marilah masuk. Tak payahlah. Biarlah saya duduk dekat luar je. Jangan macam tu. Awak kan tetamu saya. Dah sampai ni. Tengok tu, hujan. Sejuk pula tu. Marilah, masuklah, kata perempuan tu tetap mempelawa macam bersungguh-sungguh. Akhirnya, bila dah berkali-kali dipelawai, Atuk pun masuk jugalah. Atuk disuruh duduk dekat ruang tamu. Perempuan tu baik sangat orangnya. Dia bagi Atuk kain plekat dan sepasang baju Melayu untuk digantikan dengan pakaiannya yang basah. Atuk terus sarung. Lepas tu, perempuan tu hulurkan secawan kopi panas. Habis Atuk nirup, terasa badan Atuk segar balik. Maaflah kalau saya nak bertanya ni, awak tinggal seorang aja ke? Tanya Atuk. Perempuan muda berambut panjang tu cuma tersenyum. Cahaya pelita minyak tanah terlentuk-lentuk di tiup angin malam. Ya, saya duduk seorang aja. Emak dengan ayah saya pergi ke bahagian serai tengok orang sakit. Oh, suami? Atuk tanya perlahan.
Saya masih belum bersuami. Dulu pernahlah bertunang dengan askar, tapi tunang saya tu mati ditembak komunis dekat Sungai Siput. Atuk bila dengar perempuan tu cakap macam tu, terdiam dia kejap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan saya kalau macam tu. Tak manis saya duduk rumah anak dara malam-malam macam ni. Tak apa. Apa salahnya? Kita tak buat benda jahat kan? Awak datang sebab kereta rosak. Saya memang wajib tolong. Sekarang ni masa awak. Mana tahu satu hari nanti saya pula perlukan pertolongan awak. Betul tak? Jawab perempuan tu dengan tenang. Oh, tak apalah. Macam tu, awak memang perempuan yang sangat baik hati, kata atuk. Usahlah puji lebih-lebih, balas perempuan tu pula sambil tersenyum nipis. Dekat luar rumah, hujan masih lagi menggila. Potir dan kilat silih berganti. Pam, pam. Memang kuat lah. Angin kuat buat bunyi daun berlaga-laga. Sesekali kedengaran bunyi dahan pokok patah. Dari dalam rumah, atuk boleh dengar bunyi anjing melolong-lolong sayup-sayup berselang-seli dengan bunyi kucing berkelahi. Dari arah dapur, atuk boleh dengar bunyi pinggan dan piring pula berlaga-laga. Ketang, ketong, ketang, kelang, 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 ketang. Dan serentak dengan tu, terdengar pula suara perempuan mengilai. Atuk bila dengar tu, tak adalah dia nak tanya apa-apa. Dia buat macam tak dengar je. Dia tetap tenang macam biasa. Bagi atuk, tak manis kalau nak tanya hal-hal macam tu dalam rumah orang yang baik budi bahasanya. Tak pasal-pasal nanti orang anggap dia ni biadab. Dan atuk memang tak mahu perempuan muda tu fikir macam tu. Dan malam tu, perempuan muda yang cantik, bibir nipih, dahi luah, mulalah bersembang-sembang, berborak-borak dengan atuk. Dan mulalah dia buka cerita dekat atuk ni. Dia bagi tahu dia dengan orang tuanya tu asal dari Pulau Pinang. Dan sebenarnya mereka ni berbangsa Cina. Zaman Jepun dulu, mereka tinggal dekat Batu Gajah. Lepas tu, mereka ni sekeluarga memeluk agama Islam. Dan bila Jepun dah kalah, mereka pindah ke Seputih dan beli rumah serta tanah yang mereka duduki sekarang ni, rumah yang atuk masuk tu. Dan bila atuk dengar je cerita daripada wanita ni, hati atuk terus okey, senang sikit hati dia. Tak adalah dia rasa macam curiga sangat. Dan lepas habis berborak-borak panjang, perempuan muda tu pun dia tunjukkanlah satu bilik untuk atuk berehat dan juga tidur. Atuk masuk, dia tengok, alhamdulillah, semuanya lengkap. Siap ada katil, meja dan juga almari. Ini bilik untuk awak tidur. Masuklah, kata perempuan tu. Atuk perasan ada sebatang lilin atas meja dan apinya sedang menyala perlahan. Berehatlah, hujan lagi ni. Tak payahlah risau. Esok saya akan suruh orang datang untuk baiki kereta awak. Kereta awak dan awak selamat di sini. Tambah perempuan cantik tu lagi. Terima kasih sangat-sangat. Saya hargai sangat pertolongan dari awak, jawab atuk ringkas. Dan perempuan tu pun dia rapatkan daun pintu bilik. Dia keluar dan dia tutupkan pintu bilik atuk. Ketap. Cumanya yang tak best sikit, atuk boleh dengar bunyi kunci dari luar pintu bilik atuk ni. Kelak, dia kunci. Atuk bila tengok, tersenyum sendiri. Dalam hati mungkinlah dia terfikir, mungkin perempuan tu buat macam tu sebab nak jaga keselamatan diri dia. Takutlah tu kalau atuk keluar bilik tengah malam dan buat benda bukan-bukan. Atuk macam biasa, geleng kepala je lah. Dia kunci bilik aku. Aku tak adalah sejahat tu. Astaghfirullahalazim, bisik atuk dalam hati. Kemudian dia terus rebahkan badannya atas katil. Baru je atuk nak pejamkan mata, tiba-tiba dia terdengar bunyi yang macam-macam bunyi dari luar rumah tu. Bunyi orang berjalan, tap, tap, tap. Dan bunyi orang menangis. Tapi atuk tak tahu je. Dia anggap mungkin perasaan dia je masa tu. Atuk pusing kanan, dia pusing kiri. Alhamdulillah, akhirnya atuk pun tertidur. Masa atuk tengah tidur tu pula,
dia mula bermimpikan sesuatu. Dalam mimpi tu, Atuk nampak ada seekor makhluk berkepala anjing datang ke arah dia. Dan terus nak membaham pangkal peha Atuk. Atuk cuba melawan sehabis daya dia. Tapi dalam perlawanan tu, Atuk tewas. Tak mampu Atuk ni nak lawan. Makhluk berkepala anjing tu apa lagi, dia terus koyakkan daging peha Atuk ni. Darah memancut-mancut dan bertaburan dalam bilik. Sakit Atuk waktu tu, rasa dia bukan main lagi sakit dia. Mimpi macam betul-betul real. Dan Atuk rasa sakit dia tu sampaikan Atuk menjerit sekuat-kuat hati kerana terlalu sakit. Allahu Akbar, Allah. Terus Atuk terjaga. Oh, mimpi rupanya. Terasa macam, ui, betul-betul kena gigit. Mengucap panjang Atuk. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. La hawla la quwata illa billah al-aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. Atuk waktu tu, bila dia tengok sekeliling, punyalah dia terkejut besar. Bila dia tengok, hari rupa-rupanya dah pun cerah. Matahari dah pun naik. Cahaya dah masuk ke dalam ruang bilik. Atuk terus berkerut dahi. Bila dia pandang sekeliling, Allahu Akbar. Rupa-rupanya Atuk ni bukan tidur atas katil. Atuk sebenarnya dia tidur atas lantai simen dalam satu bilik yang kotor dan sangat buruk. Tak ada katil sebenarnya, dan tak ada meja, tak ada kabinet. Yang ada cuma tunggul kayu dan batang pisang aja. Cepat-cepat Atuk dia bangun dan dia keluar daripada rumah tu. Dia tarik nafas panjang. Rumah yang malam tadi nampak cantik dan elok, rupa-rupanya rumah buruk yang tunggu masa nak roboh je. Dekat halaman rumah tu, rupa-rupanya penuh dengan hutan keduduk serunai laut. Suasana keliling rumah tu memang menyeramkan. Atuk cubalah cari perempuan muda yang layan dia malam tadi. Sah, memang tak ada. Langsung tak nampak batang hidung. Atuk masuk pula ke dalam rumah tu. Dia tengok balik. Dia pergi ke ruang tengah. Di situ dia nampak ada satu cawan sumbing yang dah kotor. Dalam cawan tu ada air hitam yang bau dia, ya Allah, busuk bukan main. Dan lebih buat Atuk dia terkejut, dalam cawan tu siap ada 2-3 ekor bangkai cicak yang perutnya dah kembung. Astaghfirullahalazim. Atuk terus mengucap panjang. Sebab Atuk ni teringat malam tadi dia minum dari cawan tu lah. Sudah. Sebab dia yakin air tu dah masuk dalam perut dia. Settle. Allahu Akbar. Permainan syaitan. Aku dah dipermainkan syaitan. Bisik Atuk dalam hati. Geram tu lah Atuk. Tak sangka dia, malam tadi dia sendiri pun kena scam dengan setan. Mungkin mereka ni saja nak menguji Atuk lah agaknya. Atuk pun dia tak tunggu lama. Dia terus tinggalkan kawasan rumah tu dan dia pergi terus ke jalan raya. Sampai dekat kereta, Atuk cubalah nak hidupkan kereta dia balik. Dia try hidupkan enjin. Sekali pusing je, elok terus. Enjin terus mengaum. Vroom. Elok pula. Atuk cubalah pandu, orang kata 3 rantai ke depan. Confirm memang tak ada apa-apa masalah. Kereta tu sebenarnya elok je, sihat walafiat. Geleng kepala Atuk. Hebat betul lah tipu daya setan ni. Dan mungkin kali ni Atuk terlalai sedikit. Lepas Atuk dia qada solat subuh yang Atuk dah ditinggal tadi, Atuk ni pun teruslah memandu ke destinasi yang dia nak tuju, iaitu ke Hospital Batu Gajah. Sampai je dekat sana, berita yang dia dengar betul-betul buat hati Atuk ni sedih sangat. Ramlah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya tu dah pun meninggal dunia. Atuk sebenarnya betul-betul agak terkilan lah, sebab dia tak sempat nak jumpa cucunya tu. Tapi dianggap semua tu dah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai manusia yang hidup tetap kena teruskan kehidupan. Alhamdulillah, prosedur di hospital semuanya berjalan lancar dan jenazah Ramlah pun dibawa balik ke kampung malam tu juga. Moga-moga arwah Ramlah ni ditempatlah di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Tapi masa dekat hospital tu, masa tunggu postmortem apa semua ni, Atuk sempatlah ceritakan pengalaman pelik yang dia alami pada salah seorang staf dekat Hospital Batu Gajah.
Dia cerita punya cerita, pekerja tu pandang Atuk agak lama. Lepas tu dia bersuara, macam ni lah pakcik. Rumah yang pakcik singgah malam tu sebenarnya rumah tinggal. Lama sangat dah terbiarnya pakcik. Dulu memang betul ada pasangan laki bini duduk sekali dengan anak dara dema tu. Tapi lepas peristiwa anak dara tuan rumah tu mati gantung diri dekat ruang tengah rumah, terus pasangan laki bini tu pindah dari situ. Dan rumah tu pun terbiar sampai le sekarang. Itulah cerita-cerita yang saya dengar. Dan sejak kejadian tu pakcik, rumah tu memang mau kata macam-macam cerita lah kami dengar. Macam-macam puaka, hantu, setan semua keluar daripada rumah tu. Wallahualam, macam itulah ceritanya. Atuk bila dengar agak terkejut. Oh, ya ke? Gantung diri sebab apa? Tanya Atuk. Katanya dia kecewa sebab tunang dia kahwin dengan orang lain. Atuk cuma mengangguk perlahan. Oh, macam tu. Suara Atuk terus jadi lembut. Dan sejak daripada kejadian tu, Atuk sedar bahawa bukan semua yang indah-indah dekat mata tu kadang-kadang hanyalah orang kata cuma tipu dayanya semata-mata, sekadar untuk menguji keimanan kita. Dan Atuk anggap semua tu pengajaran lah bagi dia supaya lebih berhati-hati, supaya kata memperbanyakkan doa dan zikir agar dia tidak lagi terlalai. Sebab apa? Dalam perjalanan hidup ni bukan semua yang kita singgah tu selamat. Ada yang hanya menunggu kita leka je supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Okey, baik, alhamdulillah tamatlah sudah episod untuk siri bercakap dengan jin karya Taman Majalis. Kalau korang suka cerita ni, komen. Saya nak juga tahu feedback okey ke tak. Dan kalau suka, nantikan episod yang seterusnya yang lebih menebarkan misteri dan syarat dengan pengajaran dan juga ilmu-ilmu dan petua-petua orang Melayu ni. Dan saya harap korang terhibur dengan kisah kali ni. Kalau ada cerita best, boleh kongsi-kongsi. Email pada kashafgallery@gmail.com atau WhatsApp pada ruangan description dekat bawah. Saya tunggu kisah-kisah menarik dari anda. Okey, kita jumpa lagi. Kita tutup episod ni dengan kata-kata, ini seram bukan sekadar cerita, mereka wujud di sebalik sebuah rahsia. Saya Yop, tapi JK, storyteller anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.